Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa, khususnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, panjang syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat hari ini. Mudah-mudahan dengan taat kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan Allah dan juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan akan ditambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur, insya-Allah. Alhamdulillah, dengan inayahnya, dengan qudrah dan iradatnya, dengan taufik dan hidayah, maka dapat bersua lagi kita pada pertemuan kali ini untuk meneruskan pengajian kitab Fiqh Kesempurnaan Salat, insya-Allah. Alhamdulillah, ya, telah masuk kita tahun baru. Hari ini dah 14 hari bulan Januari tahun 2023 Masihi. 22 dah pergi dah buat selama-lama. Apabila masuk tahun baru, maka ulama ada memberi peringatan, ya, disuruh kita mengimbau kembali, mengisapi kembali, ingat, ya, ataupun berfikir sejenak. Apa dia yang suruh kita berfikir, imbau mengenai tahun yang berlalu itu? Maksudnya pada tahun lepaslah. Apa yang dipikirkan itu lain tak lain, iaitu mengenai ilmu dan amal kita. Ilmu dan amal kita. Kita tak nak ilmu dan amal kita ini semakin merosot. Semakin merosot. Kalau dibandingkan pada tahun 2021. Kita cek imbalance, orang kata. Tengok 2022 yang lepas tu, sama saja, ataupun kurang. Maka seharusnya perkara ini jangan dibiarkan. Jangan lock, dia kata. Maka mestilah ada keazaman dan keiktizam. Dia kata azam baru tu. Untuk memperbaiki apa dia? Ilmu dan amal pada tahun baru ini. Dah. Sebab, ya, apabila kita melangkah tahun baru, ya, setengah orang menyambut birthday. Dah. Masuk tahun baru, ada yang awal bulan tu Januari sambut birthday, hari lahir. Kan? Tiup lilin lah. Berdoa lah. Dah. Ingatlah, dalam kita
Ya, menyambut hari jadi kita, birthday kita, menunjukkan meningkatnya umur kita. Ya, apabila meningkatnya umur kita, ya, ketahuilah bahawa apa dia tuan-tuan? Sebenarnya kita semakin dekat dengan kematian. Semakin dekat dengan berjumpanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang tak perasan ni. Ramai orang yang tak ingat ni, hak ni. Sambut tahun baru dia rasa, oh, sambut pula tahun baru, nikah umur, sihat lagi tubuh badan, lalu disambut hari lahir dia. Tak? Siap nyanyi dengan pasang lilin dan bagai. Tapi hak satu lagi ni ramai orang yang tak ingat. Di samping meningkatnya umur menunjukkan bahawa kita semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana persiapan kita tentang ilmu dan amal? Kalaulah kita tidak siap-siaga menambah koleksi ilmu dan juga amal, maka jadilah kita orang yang rugi. Ya, di samping Allah memberi tempoh panjang umur lagi. Terutamanya tahun baru ini. Ya, tuan-tuan. Lihatlah sekelilingmu kematian yang telah kamu lihat, kamu perhatikan di sekelilingmu. Mungkin pada tahun lepas, bahkan taulanmu, jiran tetanggamu, orang yang kamu kasihi, sudah meninggal dunia buat selama-lama. Mengapa? Kerana mereka telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya telah tertulis untuk diambil oleh malaikat maut. Dan kita bersyukur kerana apa? Nama kita belum lagi tertulis pada tahun lepas. Tahun ni ya, bagaimana dengan tahun ini? Adakah kita yakin kita boleh menghabiskan tahun ini? Itu persoalan ni. Takut bimbang kalau Allah Subhanahu wa taala telah menulis nama kita pada tahun ini. Mungkin Januari ni. Januari dah lepas dah 14 hari. Tapi belum habis lagi Januari. Okey. Mungkin 20-an. Kalau tak pun Februari, kalau pun Mac, dan sehinggalah tempoh yang diberi masa itu telah ditetapkan, ditulis, maka kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala juga. Maknanya kalau kita letakkan umur kita pada bulan Februari, maka kita semakin hampir dengan Februari tahun. Begitu juga kalau sekiranya sampai bulan 12 sekalipun kita mengejar, mendekat sehinggalah bulan Disember atau bulan 12 tahun. Itulah hakikat, itulah realiti kehidupan. Maka jadilah orang yang sentiasa bersiap siaga tadi. Yang dikata sentiasa mengemaskini akan ilmu dan menambahkan akan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang beruntung. Dan inilah orang yang bersyukur dengan nikmat Allah taala beri kepada kita, dengan kesihatan tubuh badan, masa dan juga umur yang panjang. Jangan jadi orang yang mensia-siakan masa, waktu, umur yang Allah Ta'ala berikan. Terutamanya kita lah terfikir tentang pada tahun lepas. Banyaknya waktu-waktu kita habiskan dalam bentuk kelalaian-kelalaian. Jauh di segi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita istiqamah. Hadir ke rumah Allah. Takmih orang kata datang untuk menuntut ilmu, menambahkan ibadah sehinggalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersiap siaga. Baik. Okey, malam ni kita tengok kita sambung lagi, masih lagi membincangkan sikap batiniah yang menghidupkan roh solat. Cerita pasal roh solat. Kita tahu bahawa solat ini ada dua elemen, iaitu pada zahiriah dan juga batinnya. Yang zahir itu bagaimana yang kita
pelajari dari sudut rukun solat itu yang terbagi kepada 3, iaitu qaulinya, fi'linya dan qalbi. Nah, ada perbuatan, ada ucapan dan juga hati sedikit dalam bentuk apa? Niat. Ini hak zahir. Insya-Allah orang yang mempelajari, orang yang duduk ambil ilmu, berbincangan mengenai zahir sifat solat itu, insya-Allah dia dapat melakukan dengan sebaiknya. Baik qiyamnya, baik rukuknya, baik i'tidalnya, baik sujudnya, insya-Allah. Walaupun kata mudah, tengok orang pun boleh ikut dah. Tapi ingat, dalam tengok-tengok orang itu, adakah orang yang kita tengok, yang kita ikut itu, adakah dia betul? Itu masalahnya. Takut bimbang. Kalau kita tengok saja, kita lihat orang buat, kita ikut. Sedangkan orang yang buat, yang kita ikut itu tidak betul, maka sudah pasti solat kita tak betul. Sebab itu perlu kepada duduknya dalam halaqah ilmu. Bagaimana praktikalnya? Bagaimana amalinya? Dah, tuan-tuan. Itu dah habis dah. Perbincangan mengenai sifat zahir solat. Kita sekarang ni bincang roh solat pula. Okey. Itu pun kita dah lalui. Yang pertama, malam ni kita tengok pula. Yang kedua, apa perbincangan mengenai yang dikatakan roh solat batiniyah ini melalui kitab fiqh kesempurnaan solat. Iaitu dia kata memahami perkataan yang dilafazkan di dalam solat. Jadi dia kata orang yang nak adanya roh, orang yang adanya batiniyah solat, solat yang didirikan itu, mestilah dia memahami perkataan yang dilafazkan dalam solat. Apa perkataan-perkataan yang diucapkan, yang dilafazkan? Iaitu termasuklah dalam bab rukun apa dia? Qauli. Rukun qauli, sebut, zahirkan. Antaranya kalimah Allahu Akbar itu sendiri. Apabila kita bertakbir Allahu Akbar, itu qauli, rukun dia. Kalau sifat zahir solat, mesti dia ucapkan, dia kena zahirkan, sekadar telinga dia mendengar. Tapi oleh kerana tak tahu, maka ramai orang yang menyebut kalimah Allahu Akbar ini di dalam hati. Sedangkan kalimah Allahu Akbar itu mestilah dizahirkan. Bukan tempatnya di hati, tempatnya di mulut. Berapa ramai orang yang solat dalam keadaan letak dalam hati, yang dikatakan bisu. Angkat je tangan, mulut tak berkata Allahu Akbar, tuan-tuan. Maka sifat solat zahiriah dah tak betul dah. Letak posisi yang salah. Maka posisi yang betul iaitu zahirkan. Okey, ucapan yang kita zahirkan Allahu Akbar itu mestilah kita memahami. Faham lagu mana? Arti dia. Ramai orang tahulah Allahu Akbar itu maksudnya Allah Maha besar. Okeylah. Tahu, takut tak tahu. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Dan maksud pengertian itu diselami pula dengan memahami sebenar-benarnya, iaitu mengatakan Allahu Akbar di bibir, hatinya kata Allah itu besar, maka pada masa itu fokus kita, salat kita di sisi Allah Rabbul Alamin, itulah yang besar. Maksudnya besar bukanlah besar tu, bukan besar bumi, besar langit, tak. Besar maksudnya Allah lah yang Maha Agung, Allah yang Maha Berkuasa. Fokus kita kepada Allah Azza wa Jalla maksudnya. Jangan lari lagi fikiran kita kepada yang lain. Mana kalau kita lari daripada yang lain, maksudnya kita membesarkan selain daripada Allah. Itu maksud dia, tuan-tuan. Kena memahami perkataan yang kita lapaskan.
Begitu juga dari ayat-ayat yang dibaca dan juga zikir-zikir yang dilapaskan. Antara apa lagi, selepas itu, selepas Allahu Akbar, kita mula pula dengan doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sehingga habis. Orang yang ada roh solat, ya, orang yang ada batin yang solat, maka baik-baik ucapan itu yang disebut itu mestilah diiringi dengan makna dan pengertian. Di dalam hatinya menterjemahkan maksud dan erti itu. Maka itu yang dikatakan fokus. Itulah yang dikatakan roh hidup dalam keadaan fokus. Apa yang dikata roh hidup dalam keadaan fokus, memahami apa yang dibaca, menyedari apa yang dibaca. Maka itulah yang dikatakan khusyuk. Khusyuklah tu. Apabila khusyuk, ada roh lah solatnya. Jadi nak tak nak mesti kita hafaz pertamanya doa iftitah itu, kemudian hafaz pula apa dia pengertian dia. Ini tak nak tolong masing-masing, menolong diri masing-masing. Dan nanti kata menghafaz lafaznya dan menghafaz akan maksudnya, maka siringan dia berlalu. Apabila kita menyebut Allahu Akbar kabira, diselipkan dengan pengertian itu sehinggalah habis. Terutamanya pada kalimah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, kerana-Mu Tuhan sekalian alam. Kita bawa pengertian itu, tuan-tuan. Di samping kita membaca di mulut, orang kata bobek itu, maksud tu kita hadirkan. Itu dikatakan memahami perkataan yang dilapaskan. Maka itulah yang dikatakan khusyuk, itu dia katakan fokus. Bersesuaianlah yang kata Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Jadi setiap baik perkataan yang ada dalam solat, maka kita fokus. Itulah dikata kita fokus. Kita khusyuk dalam solat kita. Dan begitu juga selepas itu apa lagi? Al-Fatihah sama juga. Nak tak nak kita hafaz, dan semua insya-Allah semua orang hafaz Al-Fatihah ini. Ya. Tapi di segi makna mungkin ada yang belum hafaz. Belum hafal lagi. Maka yang belum hafal itu, maka hafazlah. Bagi ingat untuk kita sama-sama ya menyebut dalam solat kita dan kita hadirkan pengertian Al-Fatihah itu. Inilah yang dikatakan memahami perkataan yang dilapaskan. Ya, baik. Apa lagi? Apa-apa juga dalam bentuk ucapan, perkataan yang dilapaskan. Selepas Al-Fatihah, surah. Kemudian ketika rakaat kita sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Semuanya perkataan itu mestilah kita hadirkan pengertian. Okey, sehinggalah apa dia? Tahiyat akhir. At-tahiyyatu mubarakatuh lis-salawatu thayyibatu lillah, sehinggalah fil alamin innaka hamidum majid. Semuanya kita hadirkan, kita memahami maksud yang kita sebut, maka itulah kekhusyukan, itulah fokus dalam apa dia? Rukun qauli. Bau qauli. Tuan-tuan, ya. Baik. Dan begitulah juga dengan apa dia? Dengan fi'linya. Fi'li begitu juga. Ketika qiyam kita memahami perbuatan qiyam itu, merasai akan qiyam itu. Ketika rakaat kita memahami rakaat itu, kita menghayati akan rakaat itu. Apa lagi? I'tidalnya, duduk antara sujudnya, sujud, duduk antara sujud, sujud yang kedua, duduk tahiyat awal sehinggalah duduk tahiyat akhir. Kita merasai apa yang kita buat. Dan kita menghadirkan perasaan itu. Ketika mana kita lakukan, kita merasai. Sebab
Ya, berapa banyak orang yang buat tapi tak merasai. Nah, contoh solat maghrib tadi. Banyak mana kita ingat perbuatan hak kita buat? Kita merasai apa yang kita buat. Kebanyakannya habis dah satu rakaat. Tu. Habis dah dua rakaat. Dah buat dah perbuatan itu. Yang dia kata pekliyah tu buat dah. Buatlah kia. Tadi kia, lepas tu rokok, lepas tu i'tidal, sampailah duduk tayat akhir, semua orang buat. Tapi berapa ramai yang merasai apa yang dia buat ketika itu? Tak merasai. Nah, tiba-tiba bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, ya. Ini dia tuan-tuan. Sama juga dengan bacaan tadi. Tidak merasai apa yang kita baca. Al-Fatihah kita baca. Adakah tak baca? Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin, amin. Berapa ramai yang dalam keadaan dia baca Fatihah, dia tidak merasa pun yang dia baca Fatihah. Apatah lagi nak mendatangkan kepahaman. Maksudnya memahami Fatihah yang dia baca. Inilah soal ruh, tuan-tuan. Inilah soal kebatinan. Batiniah solat. Ya, kalau tidak ada hadir ini, maka ini dikatakan mati solatnya itu. Ini banyak orang lah, ya. Orang ada dua elemen juga, iaitu jasad dan juga roh. Betul? Kalau orang itu ada jasadnya sahaja, roh tak ada, bagaimana orang itu? Orang itu adalah orang mati. Betul? Sama ya solatnya. Solat yang ada zahir saja, roh tak ada, solatnya mati. Bagaimana tuan-tuan? Ya, solat yang kita lakukan selama ini sehingga hari ini, rupa-rupanya solat yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama ini, solatku solat yang mati, solat yang tidak ada roh, seumpama orang mati tadi. Tuan-tuan. Dan begitulah juga dengan zikir-zikirnya tadi. Apa dia? Obe felinya. Itu doa tu. Doa-doa yang ada pada solat itu, maka sama juga kita memahami, menghayati ketika mana kita membaca itu. Okey. Kerana banyak pengertian-pengertian yang unik di sebalik kalam Allah dan zikir yang mampu mencegah pelakunya daripada perkara kejahatan dan kemungkaran. Maknanya solat inilah yang dikatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya apabila orang yang solat ada dua elemen ini, zahir dan juga batinnya, dia merasai, dia merasai apa yang dibuat, dia memahami apa yang disebut dan dia buat, sehingga solat itu dapat mencegah diri dia daripada kejahatan dan kemungkaran. Maknanya bukan dalam solat saja dia berjaya, di luar solat pun begitu juga. Solat dia mencegah akan diri dia daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran. Jadi terjawablah. Kalau kita sekiranya masih melakukan kejahatan dan kemungkaran selepas sembahyang ataupun dah sembahyang masih lagi melakukan kejahatan dan kemungkaran, maka itu yang dikatakan solat yang tidak ada erti, solat yang tidak memberi makna, solat yang mati. Tak boleh mencegah seorang itu daripada kejahatan dan kemungkaran. Bagaimana awal besok dulu kita menerangkan. Solat ini solat suatu perkara yang unik. Orang yang melakukan solat ada dua elemen ini, jasad dan batin, ataupun yang dikatakan zahir dan juga batiniah atau roh, maka dia akan datang ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, menghilangkan kerusingan, kehibaan, sifat-sifat yang buruk itu sama juga dihapuskan dalam jiwa raganya. Ini solat yang yang dikatakan solat yang hidup, solat yang ada roh. Jadi kita fikirlah bagaimana, adakah kita dalam keadaan runsing, risau, keresahan, tidak boleh buang benda-benda ni, tidak memberi kebahagiaan, kedamaian, maka ceklah pada solat, perbetulkan pada solat. Ini adalah jaminan yang disebut dalil tadi, tuan-tuan.
tentang jaminan Allah. Orang yang solat bagaimana dapat mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran, mestilah dia ada dua elemen ini jalan serentak sekali dia melakukan solat itu. Dan yang ketiganya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di sebalik kehadiran hati dan juga konsentrasi, iaitu penumpuan dan memahami maksud daripada lafaz-lafaz yang dibaca tadi. Dan ini merupakan tambahan kepada kedua-duanya memahami makna dan hadirnya hati. Keagungan itu berterusan, bermula dengan kebesaran Allah, Allahu Akbar itu. Maka fokus, fokus bagaimana? Fokus sebagaimana zahirmu tetap pada kiblat. Zahir kita pada kiblat, dia tetap bermula dengan qiyam itu. Kita menghadap kiblat sampailah salam, sedikit pun kita tak berpaling badan kita. Betul? Ketika rokoknya, i'tidalnya, sujudnya tak berpaling. Ada orang berpaling belakang? Tak ada. Tetap. Itulah yang dikendaki hatinya. Hati begitu juga. Tetap pendirianmu dengan kebesaran Allah, dengan mengagungkan Allah sebagaimana zahirmu menghadap kiblat tadi. Tidak ada perubahan sedikit pun. Maksudnya insya-Allah zahir itu tidak ada masalah. Yang dikatakan fi'linya itu, perbuatannya itu. Jangan bimbang, jangan takutlah. Dia tetap daripada awal sampai akhir dia akan dalam keadaan menghadap kiblat. Tapi masalah hati itu, dia tak mampu untuk beri fokus sebagaimana zahir dia. Kemana perginya? Itu kelalaian yang ada pada hatinya, mengingat lain daripada Allah. Maknanya tiadalah keagungan, kebesaran sebagaimana musbuk tadi. Molek dah Allahu Akbar tadi. Lepas Allahu Akbar tu kok tak ada dah. Mana pergi? Mungkin pasar malam. Mungkin duduk tengah jalan. Mungkin duduk mikirkan tentang kerja. Mungkin ingat pesanan-pesanan itu, pesanan-pesanan ini. Ingat pula apa program selepas ini. Bawa dalam sembahyang. Bawa dalam hati nurani. Dah. Apabila bawa ni, maka dia kata apa? Tidak adalah nak datangnya memahami makna, nak menghadirkan hati kepada perbuatan solat kita. Baik dari segi ucapan dan juga perbuatan itu. Yang kita qauli dan fi'li. Dan sama juga tidak adalah pengertian-pengertian apa yang kita sebut, yang kita baca. Kerana apa? Duduk lalai mengingatkan lain daripada perbuatan solat. Terutamanya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nampak dia tuan-tuan ya? Sebab itu awal juga disebut tadi pada permulaan dalam bab batiniah ruh solat ini, dia kata bagaimana kita nak dapat fokus kepada Allah. Jalannya dia kata hendaklah kita kosongkan pemikiran kita. Hati kita kosongkan. Kosong dari sudut apa? Keduniaan. Buanglah ke dunia. Kerja kita, usaha mungkin keluarga kita, anak kita, isteri kita, pesanan-pesanan isteri kita. Program-program selepas ini, mungkin ada rancang nak main badminton, nak main bola, dibawa sekali tuan-tuan. Maka ingatlah dalam solat. Tapi kalau kita buat, kita tak ingat, hapuskan dalam diri kita buat sementara, fokus pada solat, insya-Allah. Tapi kalau kita tak kosongkan, maka dia datang. Lepas ni main bola. Lepas ni main badminton. Yang isteri pula pesan, suaminya pesan oleh isteri, bang, karang balik jangan lupa beli beras. Beli telur. Maka ingatlah telur, beras dalam solat. Biasa tuan-tuan, betul tak? Jadi kesannya bagaimana? Cukup dahsyat. Cukup dahsyat tuan-tuan. Sehingga membawa kepada apa? Kita tidak mengingati akan rakaatnya. Kita tidak mengingati apakah yang sepatutnya kita baca. Apatah lagi nak menghadirkan maksud. Kita tak ingat bacaan apa. Kadang-kadang duduk tayat awal baca Fatihah. Betul? Duduk tidak baca Rabbil Fili kadang-kadang. Ini bahaya. Kenapa? Ada hal keduniaan kita tak buang.
kita masukkan sekali, kita bawa sekali, maka seharusnya kamu buang, kata ulama, tepi, buang, kosongkan jiwamu, mindamu, hatimu, fokus kepada solat. Baru boleh. Dan kalau mari juga, hadir juga, itu biasa, nama. Sebab kita orang awam biasa. Dah. Bila datang lagi, maka tepislah ia. Jangan layak. Bila layak, baik berpanjanganlah. Lepas itu ini, lepas ini itu. Dia berpanjangan. Itu yang menyebabkan kita apa? Kalau sembahyang seorang, tak ingat rakaat. Berapa rakaat dah ni? 2 ke 3 ke? Betul. Sebab kita duduk layak benda hak masuk. Maka tepis buang. Mula-mula kita dah buang dah, tapi hadir juga, kita cuba buang. Jangan layan kepada yang dikata anasi luar itu. Itu antara kaedah yang disebut pada awal perbincangan batiniah ataupun roh solat ini. Kemudian yang keempatnya dia kata apa? Dengan menghadirkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa mengerjakan solat. Ini satu juga elemen daripada untuk menghadirkan roh batiniah solat itu. Mengingat akan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk apa? Hadirkan perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita solat. Takut apa? Takut bimbang kalau ibadahku, solatku yang aku buat ni tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara rasa takut tu. Bimbang. Bimbang takut. Mungkin di segi fi'linya tak betul, mungkin di segi qaulinya tak betul. Ni mari rasa bimbang takut itu. Maka di luar sebelum itu dia kemakinnya dah, dia pelajari, dia memahami betul-betul. Betul. Lepas itu dia melaksanakan dengan yang terbaik mengikut apa yang dipelajari. Maka itu maksudnya orang yang dalam keadaan takut. Tak. Orang yang tak takut dia lah lagi ya. Janji sembahyang, Allahu Akbar, tak tahu lita buka. Betul kau salah. Tak mari rasa takut. Salah pun tak apa, betul pun tak apa. Tapi kalau mari rasa takut, bimbang, maka dia akan memperbetulkan. Luar solat tadilah dia akan belajar, dia kemas kini, dia cek balik hak mana salah, dia tanya guru, duduk majlis ilmu. Dalam pembincangan solat contoh, maka dia amalkan dalam solat itu dengan sebetulnya sebagaimana dia belajar. Contoh, makan rokoknya, makan rokok. Posisi rokok yang betul bagaimana? Dah? Orang yang takut, orang yang bimbang, dia buat yang betul. Rokok yang betul, mestilah turun, badannya lurus. Tidak bongkok macam ni. Badannya lurus, sebut kan. Kamu kan dongok sedikit kepalamu, melihat tempat sujudmu. Dan bagaimana tangan pula? Tangan mestilah duduk di lututmu. Sama ada pegang ataupun letak pada lutut. Kaki dalam keadaan renggang. Bagaimana kita nak qiyam tadi. Jangan himpit. Ada orang sembahyang kaki dia himpit dari awal-awal lagi. Ada yang buka luas sangat. Macam ni dia tak. Bila nak nak sujud dia himpit, dikecilkan, maka ternampak ruang yang cukup besar. Patutnya boleh masuk lagi orang lain. Tapi oleh kerana kekengan dia luas, ini semua tuan-tuan, ya. Berapa ramai orang yang salah meletakkan tangan ketika rakaat. Ada yang letak di betis, ada yang letak di peha. Ada bermacam-macam. Terutamanya kalau kita datang solat Jumaat, ramai ketika itu. Ada yang pegang betis, ada yang pegang peha. Ini semua tidak menepati. Sahabat radhiyallahu anhu membetulkan di kalangan sahabat-sahabat yang solatnya ketika mana waktu dia sujud, ketika dia rokok, dia pegang pada betis dan peha. Maka sahabat yang lain membetulkan, mengangkatkan tangan dia, meletakkan pada lutut. Kenapa? Rasulullah SAW pernah menegur dalam bentuk mengangkat tangan-tangan yang duduk posisi yang salah. Ramai pegang betis, yang teruk lagi pegang kaki tu. Macam nak terjun papak anja. Macam nak terjun. Ini yang dikatakan makan rokok yang tak betul. Orang yang tidak ada rasa takut, dia meneruskan perbuatan itu. Sebab apa? Tidak ada kebimbangan, tidak ada rasa takut. Orang yang takut, salah aku ni.
Kan? Betul ke aku ni? Macam tu tak. Betul ke aku ni pegang peha ni? Betul ke aku pegang betis ni? Bagi cek tengok orang kata melalui gurunya, maka salah. Lama ni salah. Tak betul. Bila dah tahu betul-betul, maka betul lah. Ini yang disebut tuan-tuan mengenai apa ni perasaan takut tu. Dan semualah itu sebagai contoh ketika rokok. Iktidahnya, sujudnya, Allahu Akbar. Apabila kita cek satu-satu tentang ramai kesalahan-kesalahan yang dilakukan, itu dalam bab zahir, kan? Dan begitu juga dalam hati. Melibatkan ketakutan, kebimbangan kalau bacaan yang kita ucapkan itu terutama melibatkan rukun salah. Contoh apa dia? Al-Fatihah. Al-Fatihah kan? Ada. Baca bagaimana? Mestilah betul akan sifat hurufnya. Sebutan makhrajnya. Mengikut hukum tajwid. Walaupun litar pukang salah, dia hentam saja. Orang yang bimbang takut, ini rukun. Kalau tak betul salah, rosak solat. Contoh, melibatkan rukun, rosak solat. Bertukar baris, rosak solat. Bertukar huruf, rosak solat. Kerana tak betul bacaan Fatihah. Hak sunat okey lagi. Contoh doa iftitah sunat. Tak apalah. Itu pun kalau boleh dalam bab kesunahan solat, kita nak biar yang terbaik. Sebab tu perlu menambah baik akan ilmu tentang kepaduan solat ini, tuan-tuan. Baik. Jadi itulah perasaan takut kepada Allah SWT ketika solat. Kerana dengan mengagungkan dan menyucikan Allah SWT itu akan lahirlah perasaan takut dan takwa. Nak mari takut-takut ni mestilah dia datang bermula dengan apa? Mengagungkan Allah, menyucikan Allah, dan merasakan kita ni kerdil, kita ni banyak dosa di sisi Allah SWT, barulah mari rasa takwa itu, rasa takut di sisi Allah SWT. Itu dia dah, tuan-tuan. Maka dia kembali kepada hak asal juga. Bimbang takut. Sebab itu tuan-tuan, dalam bab hal takut ini, bimbang ini, kan, ataupun merasakan kita ni supaya diri kita ni dah merasakan keadaan Allah SWT, bukan ketika kita nak angkat takbir tu. Kita kadang-kadang nak angkat takbir itulah kita sedia, ready. Dalam keadaan siaga dah. Nak menghadirkan perkataan Allah Maha Besar itu. Dah, sebenarnya daripada awal lagi. Kata Syekh Abdul Samad Al-Palambani ketika mana? Ketika orang melakukan azan, sudah kita rasa bimbang takut itu. Suasana yaum mahsyar itu. Panggilan surat azan itu menggambarkan Allah SWT memanggil kita. Dah, menghadap Tuhan Rabbul Alamin tadi. Suasana yang begitu huru-hara ketika itu. Inilah kebimbangan, ketakutan. Bukan maksud ketika nak solat itu. Ketika azan, ketika berwuduk, dah mari dah rasa bimbang, rasa takut di sisi Allah SWT. Sampai jauh ke situ. Dah, kita kebanyakan nak solat. Lebih teruk lagi, tak ada langsung. Mari rasa takut, rasa bimbang. Sudah salam ke? Beres. Semayang dah? Ya, semayang dah. Ini orang yang tak bimbang, orang tak takut. Bagaimana nak menghadirkan yang dikatakan roh solat? Roh solat mesti dia seiringan datang juga perasaan takut itu ketika kita melakukan ibadah solat. Baik. Dan dia berterusan sehingga apa? Sehingga salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita akan mula dengan apa? Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Disebut sifat. Istighfar maksudnya apa? Untuk merasakan apa dia? Kebimbangan tadilah. Ketakutan tadilah. Takut apa? Bimbang apa? Takut solat kita buat tadi. Habis tu sampai salam tadi Allah tak terima. Bukan saya saja istighfar tu tak. Sebab itu dalam hadis Anas, Huzaifah ada menyatakan bahawa Rasulullah SAW apabila selesai solat, Rasulullah akan beristighfar sebanyak 3 kali. Istighfar rasa takut, bimbang.
Ini Rasulullah yang maksum, yang tidak melakukan dosa. Dosa yang lalu, yang akan, yang telah diampunkan Allah dan dijamin masuk surga Allah. Tapi tak lekang daripada apa dia? Beristighfar kepada Allah, terutama selepas solat. Kita sepatutnya lebih lagi. Setengah orang dadah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, akak punggung bawa lari lalu. Istighfar pun tak ada. Inilah dak bimbang, dak takut langsung. Nah, orang yang bimbang takut samping-samping dia beristighfar, mohon keampunan si Allah Taala, ya, mari pula pengharapan dalam apa? Mudah-mudahan ya Allah, kau terimalah solat aku. Aku tahu banyak cacat celanya, banyak yang tak betulnya. Itu dia. Di samping mohon keampunan, mengharap pula supaya Allah Taala menerima akan solat kita. Dah. Itu dia. Okey, kemudian seterusnya yang kelima, menghadirkan perasaan harap, redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebut dah sikit tadi tu. Di hujung tu, tentang harap dan redha. Ya. Dalam baik-baik pergerakan kita, baik ucapan kita, hatinya sentiasa merasakan apa yang ku buat ini yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima akan perbuatanku ini dalam solatku ini. Sehinggalah istighfar itu. Mengharap Allah SWT menerima akan ibadah kita. Dan penting dah. Sangat penting lah tuan-tuan. Kalau kata Allah Ta'ala tak terima, maka betul lah kata Nabi. Berapa ramai kalangan umatku yang dia solat, yang dia semayang atas dunia hari ini tuan-tuan, dia hanya dapat lelah dan penat sahaja. Kurang daripada apa? Allah Ta'ala tak terima lah. Pasal apa tak terima? Kerana banyak rosak, banyak tak betul. Maka penat sungguh dah. Rokok, tidak, sujud. Mari jemaah lagi. Start motor, start kereta mari. Subuh pula. Penat tak? Penat. Lelah tak? Lelah. Itu benda ni benda serius, bukan benda main-main. Benda serius. Sebab ramai orang dia tak berapa nak menitik beratkan tentang solat. Dia rasa benda remeh-temeh. Sedangkan inilah perkara asas untuk menjamin seseorang itu sama ada selamat ataupun tidak. Sama ada mendapat rahmat ataupun dapat azab Allah SWT. Sama ada ke surga atau neraka. Ni solat. Solat tuan-tuan. Itu dia. Baik. Jadi sehingga dikata menghadirkan rasa mengharap keredaan Allah SWT. Allah redha, Allah menerimakan solat kita. Di samping itu merasa takut dan gerung dengan siksaan Allah. Ini mainan hati. Ya, sentiasa dalam keadaan sedemikian. Baik dalam solatnya dan begitu juga dalam ketika luar solat. Sentiasa mengingat hal ini. InsyaAllah baiklah ia. Bukan solat saja. Bukan orang kata dalam solat saja, malah di luar solat. Memang betul lah. Nak dapat mencegah daripada kemungkaran dan kejahatan, dia mari rasa takut tadi. Rasa bimbang, resah, gerung dengan siksa Allah SWT. Maka dia akan tidak lagi melakukan perkara kemaksiatan ataupun dosa-dosa ni. Maka bersesuaianlah, menepatilah yang dikatakan solat itu mencegah ia daripada perkara mungkar ataupun fahsyat tadi. Sehingga dia kata mengingatkan orang-orang yang dalam keadaan minta redha, takut dan gerung sisa Allah SWT, sehingga apa? Banyak dikenalkan solat-solat hak dia lakukan selama ini dalam keadaan melengah-lengah, dalam keadaan lalai. Lengah banyak juga dalam maksud lengah. Antaranya lengah orang yang lewat-lewatkan solat. Orang yang melengah termasuk juga ketika solat berjemaah sekalipun kata ulama. Melengah-lengahkan. Ketika mana? Sudah diarah, sudah diberi hukuman arahan daripada imam. Sawu sufufakum, sekurang-kurangnya betulkan, luruskan saf kamu. Tapi masih lagi duduk di tiang. Masih lagi duduk bersila menggeliatkan badan, tubuh badan. Orang lain duduk dalam sah dah. Ini orang yang melengah-lengahkan. Orang yang sehingga menunggu-nunggu, tertunggu-tunggu akan jemaah yang lain. Sehingga tertunggu-tunggu imam untuk mengangkat takbir. Ini termasuk tuan-tuan. Jangan orang kata, ni orang semayang lewat je ni. Tak. Orang semayang jemaah termasuk juga. Sebab itu disebut
Ketika mana perlu kita bangkit? Ya, ketika orang iqamah sekurang-kurangnya la sekali ketika bila kata qad qamatis salatu qad qamatis salah. Sepatutnya semua orang dah bangun dah, duduk nasah dah. Jangan sampai la ilaha illallah baru nak bangkit. Kan? Qad qamatis salat tu maksudnya apa? Ni bangun bangkit nak sembahyang dah ni. Nak sembahyang dah ni. Macam tu. Ni duduk geliat lagi, duduk tiang lagi tuan-tuan. Ini orang yang melengahkan. Sebab apa kesan dia tadi? Nabi SAW dan riwayat menyebutkan bahawa Nabi SAW tidak akan mengangkat takbir sebagai imam. Tak angkat takbir selagi tidak memastikan sahnya lurus, rapat. Tidak ada ruang kosong sedikit pun. Ini sifat solat Nabi SAW ketika berjemaah. Dan ini sunnah. Berapa ramai imam yang menitik beratkan hal ini. Yang menitik berat, maka ini mengikut sunnah yang tepat, yang terbaik. Tapi ramai di kalangan imam langsung kadang-kadang tak beri arahan. Terus masuk tempat, Allahu Akbar. Makmum berterabu lagi. Duduk tiang lagi, duduk berdiri, masih belum dalam sah. Ini dia tak. Ini yang merosakkan yang dikatakan kesempurnaan solat berjemaah itu. Kerana belum lagi dalam keadaan ready, siap sedia pada jemaah sudah akad takbir. Okey, jadi jangan jadi orang yang lalai tadi. Dia akan jadi juga orang yang sia-sia dalam keadaan hilang rasa takut, gerung. Dia tak takut, tak gerung. Dengan sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya dia segerakan. Nunggu pula kawan tu. Kawan hak lama tu, hak dulu lama dah bangkit depan tu, jemaah atau makmum tu, Allah, bila tu imam nak akad takbir. Jadi kita sudah menyusahkan. Sudah Nabi SAW melarang perkara-perkara ini, terutama ketika berjamaah. Hanya menyusahkan orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Ini termasuk tuan-tuan hal dalam keadaan lalai ataupun lengah-lengahkan dalam solat. Kenapa tak hadir rasa ini atau masih melengah atau lalai? Kerana tidak rasa berharap tadi, tidak ada rasa nak redha Allah ataupun tak rasa takut ataupun gerung dengan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, sekadar itu saja yang sempat malam ini ataupun siang yang sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita amal dan kita sampaikan. Mohon maaf kesilapan, kesalahan, terguis, apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah masa sini namun hakikat daripada Allah Taala segalanya. Sudah yang tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.